Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 1 Januari 2025. Kerajaan negeri komited meneruskan pembangunan dan mewujudkan lebih banyak peluang kemakmuran ekonomi untuk rakyat negeri ini. Bagi tujuan itu, rakyat diajak untuk bersatu dalam solidariti dan mengutamakan perpaduan demi kestabilan politik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, sepanjang tahun 2024, kerajaan berjaya mengutip hasil hampir 7 bilion ringgit selain memperoleh 1.7 bilion ringgit pelaburan asing dan domestik. Kita akan meneruskan momentum ini dan memberi tumpuan kepada 3 sektor utama pertumbuhan ekonomi negeri di bawah Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya, iaitu pertanian, perindustrian dan pelancongan. Datuk Haji Ji menyatakan demikian dalam perutusannya sempena Tahun Baharu 2025. Bagi tempoh 2021 hingga 2024, Sabah juga telah mencapai kemajuan besar modal insan melalui peningkatan pembiayaan beasiswa dan bantuan pelajar. Justru kerajaan negeri meningkatkan peruntukan kepada 127 juta ringgit pada tahun 2025 yang akan memberi manfaat kepada lebih 10,000 pelajar untuk pembangunan modal insan. Kedatangan Tahun Baharu 2025 disambut dengan pengisian pelbagai acara menarik. Di Kota Kinabalu, kira-kira 10,000 orang memeriahkan sambutan ambang Tahun Baharu 2025 Kerajaan Negeri Sabah di Jalan Tun Fuad Stevens. Majlis dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam dan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib serta beberapa Menteri Kabinet Negeri. Acara dimulakan dengan paparan video aspirasi dan harapan Ketua Menteri disusuli kiraan detik 12.30 malam, seterusnya persembahan bunga api dan Happy New Year 2025. Turut berlangsung persembahan perpaduan daripada artis tempatan Sabah. Sambutan ambang Tahun Baru 2025 ini berakhir kira-kira pukul 2 pagi. Karnival Ria Kinabalu meriah dengan kehadiran lebih 4,000 pengunjung. Program anjuran Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM ini diadakan sempena Tahun Baharu 2025 di perkarangan Menara Kinabalu. Menurut Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rendan, karnival ini disertai pelbagai agensi kerajaan yang mengadakan pelbagai aktiviti. Antaranya jualan rahma, kempen derma dara, auto show dan pertandingan mewarna. Hari ini ramai yang hadir, banyak acara, pertandingan melukis, auto show dan sebagainya. Banyak juga lebih daripada 26 agensi kerajaan yang hadir membantu program pada hari ini. Program ini sangat bagus untuk kita, sangat bagus untuk masyarakat. So hari ini kita lihat rakyat berbilang kaum yang hadir. Semuanya hadir menyokong program ini. Datuk Fairuz ditemui RTM selepas merasmikan karnival itu di perkarangan Menara Kinabalu. Perhimpunan Gempur Rasuah Sabah dan Himpunan Bangkit Sabahan yang berlangsung serentak di hadapan Menara Kinabalu berlangsung dalam keadaan aman petang semalam. Kawalan keselamatan pihak polis berjaya memastikan kedua-dua perhimpunan berlangsung aman. Kira-kira 100 peserta Perhimpunan Gempur Rasuah Sabah Anjuran Suara Mahasiswa berkumpul di hadapan Universiti Malaysia Sabah sebelum berarak kira-kira 3.4 km dan tiba di hadapan Menara Kinabalu pukul 3.10 petang. Polis menghalang peserta memasuki kawasan hadapan Menara Kinabalu kerana pelbagai acara berlangsung sempena Karnival Ria Kinabalu Anjuran Kerajaan Negeri. Peserta Himpunan Bangkit Sabahan terdiri daripada beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO yang tiba kemudian turut dihalang pihak polis memasuki kawasan hadapan Menara Kinabalu. Kedua-dua kumpulan ini kemudiannya masing-masing mengadakan ceramah, menggunakan pembesar suara dan menaikkan spanduk serta bendera sambil diawasi pasukan polis.
RM5.93 bilion pungutan hasil berjaya dikutip setakat 20 November 2024. Ia merupakan 87.6% daripada anggaran hasil disemak dan telah menembusi anggaran asal 2024. Pelaksanaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2021-2025 penggerak utama perkembangan pesat ekonomi dan kesejahteraan rakyat Sabah. Imbasan Ekonomi Sabah 2024, Sahira Samain ada perinciannya. Sabah meraih pelbagai kejayaan sejak Pelan Pembangunan SMJ dilancar pada Mac 2021. Dalam tempoh 3 tahun, kehadiran pelabur asing mencatatkan peningkatan ketara. Beberapa memorandum persefahaman MOU melibatkan pelbagai pihak termasuk dalam industri minyak dan gas turut dimeterai. Imbangan dagangan berjumlah RM9.6 bilion dicatat dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini. Nilai ekspor direkodkan RM37.5 bilion berbanding import RM27.9 bilion. Peningkatan keseluruhan ekspor dan import ini masing-masing disumbang oleh komoditi utama negeri. Momentum pembangunan ekonomi negeri diteruskan dengan pelaksanaan projek berimpak tinggi untuk menarik lebih ramai pelabur. Persidangan dan pameran minyak, gas dan tenaga Sabah Soksi ke-11 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada 28 Jun 2024 antara yang memberi impak positif. 10 MOU ditandatangani antara syarikat besar dan syarikat tempatan. MOU ini antara lain menekankan komitmen terhadap keselamatan, inovasi, kecekapan dan keupayaan operasi dasar laut industri minyak dan gas di Sabah. Oktober lalu pula berlangsung persidangan ekonomi biru antarabangsa Sabah SAIBEC yang menghimpunkan 12 duta dan pesuruhjaya tinggi negara asing dari Jerman, Australia, Norway, Arab Saudi dan Maldives. Tujuannya berkongsi idea dan garis panduan pelaksanaan ekonomi biru sebagai rujukan pemain industri. I am confident that the vision that we embrace today to be followed through a firm commitment and resolve, and for the state, particularly for the public servants, to ensure that programs and projects transparently, effectively and efficiently implemented. 4 komponen utama ditetapkan dalam penerokaan ekonomi biru. We organize SAIBEC. This conference will be the catalyst for advancing our blue economy, a platform for interaction of global knowledge in this field, attracting local and international investors and industry players. Antara kejayaan penting tahun ini, pengeksportan 1,247 tan kerajang tembaga oleh SK Nekhilis bernilai RM67 juta pada Oktober lalu. Kumpulan Kibing pula mengeksport kaca solar sebanyak 165,551 tan bernilai RM243.96 juta. Beroperasi di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, kedua-dua kilang ini dijangka mampu menghasilkan pengeluaran lebih tinggi apabila beroperasi pada tahap maksimum, sekaligus menjanjikan lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Sabah. Tinjauan tenaga buruh Malaysia oleh Jabatan Perangkaan menunjukkan 2.1 juta penduduk Sabah bekerja pada suku ketiga tahun ini, berbanding 1.9 juta penduduk bekerja pada suku kedua tahun 2022. Pertambahan jumlah penduduk yang bekerja sejak kebelakangan ini membuktikan inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya berjaya melonjakkan pertumbuhan ekonomi Sabah. Sahira Samain, RTM.
Baik, saudara, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Sebelum berakhir, kami warga RTM Sabah mengucapkan Selamat Tahun Baru 2025 dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.